Okey, untuk subtopik seterusnya, okey, kita akan berbincang berkenaan topik method of composite. So sebelum ni saya pun telah memberikan sedikit introduction berkenaan center of gravity, center of mass dan centroid. Kemudian kita masuk ke subtopik yang melibatkan calculation, iaitu method of composite. Okey. So bagaimanakah topik ini dibincangkan? So today's objective, so student will be able to determine the location of the center of gravity, the location of the center of mass, and the location of the centroid using the method of composite bodies. Okay, so sebelum ni saya ada maklumkan yang the method of gravity, the method of mass, center of gravity, center of mass. So semuanya memberi maksud yang sama selagi mana material ataupun body itu dalam keadaan homogeneous. Okay. So hari ini saya akan ajar macam mana kita nak tentukan centroid, okay, untuk suatu shape dengan menggunakan the method of composite bodies. Okay. So reading quiz boleh baca. Okay. So ini adalah contoh satu contoh application. Okay. Kalau dalam building construction ataupun dalam building structure, okay, so kembali kita akan gunakan I-beam. So ini adalah I-beam. Okay, beam beam. Okay, tapi beam ni dalam bentuk I. Okay, sebab apa kita guna I-beam ni? Sebab dia lagi dia ada apa? Lightweight, dia lagi lebih ringan dan kuat. Okay, dia ringan dan kuat. That's why dia design beam tu dalam bentuk I. So itu kita tak masuk dalam topik material selection ataupun material decision ataupun design decision. So apabila kita gunakan I-beam, okay, so dalam kita nak buat calculation, penting untuk kita tentukan di manakah centroid dalam I-beam. So contohnya dalam gambar ni, okay, dalam gambar ni, so dekat mana titik tengahnya? Okay. So that's why kita perlukan kaedah the method of composite untuk kita tentukan di manakah location titik tengah ni. Okay. So bagaimanakah application the method of composite? Okay, kita akan tentukan. Kita masuk juga dengan bentuk-bentuk yang lain. Okay, composite, concept of a composite body. So dia bermacam-macam shape. Okay. So untuk menyelesaikan masalah ini, okay, kita harus menentukan, okay, ini saya tak go detail lah sebab kita tak guna. Saya akan terus kepada soalan lah. Okay, saya akan terus kepada soalan. Sebab kalau saya explain kaedah calculation menggunakan formula, dia akan dia kuat confuse sikit lah. Okay. So step analysis pun saya akan tunjukkan berdasarkan soalan lah. Okay. So kita setiap shape tu kita ada kaedah untuk kita tentukan dia punya centroid. Okay. So ini adalah formula-formula dalam centroid. Okay, formula-formula dalam centroid yang melibatkan triangular area, quarter circle area, semicircle, quarter elliptical area, so dan bermacam-macam lagi. Okay. So bagaimanakah kita nak menentukan dia punya centroid? Okay, saya bergerak kepada contoh shape yang pertama, iaitu triangle. Okay. So dia punya panjang di bawah ni adalah, saya tak letak unit so kita umum saja. Dan tingginya adalah 5 meter. Saya anggap 5 saja. So yang bawahnya, yang beratas ni adalah 3 nilainya. So bagaimana kita nak menentukan titik tengah untuk triangle ni? Okay. So apa yang kita perlu buat adalah kita rujuk kepada table formula. Okay, ini adalah table formula yang dibekalkan. So ini adalah triangle dan dia consider sebagai triangular area. Okay, triangular area. So bagaimanakah kita nak menentukan titik tengah untuk triangle ini? So kalau kita tengok dekat formula ni, okay, dia bagi
bagi x axis dengan y axis. So apakah peranan kedua-dua ini? Okey. So yang pertama adalah, first kali apabila kita dapat soalan, yang pertama kita kena identify ataupun kita kena tentukan satu reference point. Okey. Satu reference point yang kita boleh namakan dia sebagai zero, ataupun kita buat satu reference point yang koordinat ni adalah 0. Okey, 0 0. Okey, kalau belajar matematik dulu, okey, kita anggap ini sebagai satu koordinat. Okey, saya padam sekejap, saya tulis cantik sikit. Okey. Okey, kita create satu koordinat yang paksi x nya kosong, paksi y nya kosong. Koordinat. Okey. So ini adalah koordinat 0 0. Maksudnya di sini adalah reference point dia. Okey. Dan kita boleh ni saya ajar kaedah yang sangat manual lah. Sebenarnya kita boleh congak je. Okey. So yang ini, okey, koordinat ni adalah 3 0. Okey. Sebab jarak dia pada paksi x adalah 3, paksi y kosong. Dan koordinat dekat atas ni, yang ni kita kena buat calculation atau kita calculate lah. Okay. So triangle yang ni dia adalah simetri punya triangle. Okay. So saya boleh assume lah. Okay. Kita boleh secara congaknya kita boleh calculate lah dia punya titik point di atas ni, iaitu 1.5. Okey. So yang ni adalah pada paksi x, yang ni adalah paksi y. So koordinat dia mesti x, y. Okey. So daripada koordinat ni, bagaimana kita nak menentukan centroid untuk shape ni? Okey. So centroid untuk shape ni, okey, first kali kita buat untuk paksi x. Okey. Untuk paksi x. So paksi x, okey, kita ambil koordinat dia 3 dan kita bahagi 2 saja. Okey, so kita akan dapat center untuk paksi x adalah 3. 3 bahagi 2 sama dengan 1.5. Okey. Kemudian untuk paksi y, okey, so kita kena tengok formula ni. Okey. H bahagi 3. So maksudnya tinggi bahagi 3. So 5 bahagi 3 sama dengan berapa? Sekejap, saya ambil calculator. So untuk paksi x, okey, awak dah boleh bahagi 2 saja. Okey, kita boleh imagine dan common sense. So paksi x titik tengahnya mesti kat sini. Cuma yang kita kena calculate adalah dia punya ketinggian ni. Okey. So 5 bahagi 3 sama dengan 1.667. 1.67 saya ringkaskan. So at the end kita dapat koordinat centroid untuk shape ni adalah 1.5, 1.67. Okey, anggarannya locationnya lebih kurang di sini. So ini adalah koordinat titik tengah. So kita dah dapatlah centroid. Ini adalah centroidnya. Okey. So ikut common sense pun samalah. Dan kalau ikut center of mass ataupun center of gravity, awak boleh imagine, okey, kita ada satu plate berbentuk 3 segi dan kita lubangkan dekat tengah ni dan kita pusingkan, kita masukkan jari kita dan kita pusing. So dia akan stable tak? So dia akan stable lah kalau kita tebuk lubang pada centroid yang betul. Dia bukan simply dekat sini yang ni salah lah ni. Dia bukan kat sini. Okey, dia bukan 5 bahagi 2, dia mesti 5 bahagi 3. Okey, dan jarak dia mesti daripada yang surface area yang besar ni ke atas. Okey. So 1.67 ni mesti dari bawah. Dia tak boleh daripada atas. Sebab kat sini dia ada pemberat dia, kat sini ringan pemberat kan. So dia more ke bawah lah.
Itu awak kena imagine lah. Okay. Center of mass, center of gravity sama lah, dia akan kat sini. So ini adalah centroid untuk shape ni. Okay. So kita move ke shape yang kedua. Okay. So shape ni adalah shape rectangular. Okay, segi empat tepat. Okay. So jarak pada paksi X adalah 4, jarak pada paksi Y adalah 3. Okay. So saya tak formula, saya tak letak unit supaya kita apa? Kita dapat calculate dia dengan general sajalah. Yang penting koordinat dia kan. Okay. Kalau dia bagi unit, kena masukkan unit. Okay. So first kita decide dulu. Okay, kita decide dekat mana reference point kita. Okay. Contohnya dalam soalan ni, okay, katakan reference point dia kat sini. Okay, reference point dia kat sini. So dekat sini koordinatnya adalah 0, 0. Okay. So kita move ke sini. Okay, di sini koordinat dia berapa? So koordinat di sini adalah negatif 4, 0. Nampak? Dia ke kiri. So dia negatif. Negatif 4, 0. So di sini berapa? So sini adalah negatif 4, 3. Okay, ke kiri negatif 4, ke atas 3. Sebab koordinatnya dekat sini. Dia terpulang. Sebenarnya kalau nak mudah, letak kat sini je koordinat ni. Awak letak kat sini saja. Tapi saya nak menunjukkan kalau saya letak kat sini, saya kena consider dia punya negatif ataupun positif. So macam mana kita nak calculate dia punya saya okay, dia punya centroid. Okay, kita kena calculate by axis. Okay, yang pertama untuk paksi X. Okay, so negatif 4. Sebab dia segi 4 tepat saja, so bagi 2 sajalah. Bahagi 2 sama dengan negatif 2. So pada paksi Y, 3 bahagi 2 sama dengan 1.5. So koordinatnya adalah 2, negatif. So maafkan saya, sasul pula. Okay. So koordinatnya adalah negatif 2, 1.5. So maksudnya dia negatif 2 kat sini. Okay. Dan daripada sini dia akan naik sebanyak 1.5 sini. So sini adalah dia punya centroid. So centroidnya koordinatnya apa? Koordinatnya adalah negatif 2, negatif 2, 1.5. Sebab apa dia jadi negatif? Sebab reference point saya kat sini. Kalau reference point saya kat sini, saya akan dapat 2, 1.5. Okay. So itu adalah untuk shape rectangular. Okay. So kita move kepada shape yang seterusnya. Okay. So apakah bentuk shape ini? Okay. So shape ini adalah combination antara semicircle dan rectangular. Okay. Spiral bulatan dengan segi 4 tepat. Kan? Dia combination ni. Okay, dia macam kubah. Kan? Okay. So dalam case ni, okay, dalam case ni macam mana kita nak calculate centroid dia? Okay, sedangkan daripada formula yang kita dah belajar ataupun table ni, dia tak ada pun apa shape yang combine. Okay, formula untuk shape yang combine. Okay. So tapi yang ni dia combine. So macam mana nak calculate? Okay. First kali adalah awak perlu dividekan shape ni kepada dua shape yang asas. Okay. Shape asas yang pertama adalah ini adalah rectangular segi 4 tepat. Yang kedua adalah semicircle. Okay. Yang kedua adalah semicircle. So shape yang pertama adalah ni segi 4 tepat. Shape yang kedua adalah semicircle. Okay. Yang kedua, awak kena decide satu reference point ataupun coordination reference. Okay. Saya decide dekat sini 0, 0. Okay. So di sini adalah reference point saya. Kadang-kadang dalam soalan dia dah bagi. So kalau dia tak bagi, kita kena decide. Okay. So selepas kita decide, then kita pun
calculate lah. Okay, macam mana kita nak calculate? Okay. So pertama sekali adalah kita kena bahagikan shape ni kepada dua shape asas. Okay. So yang pertama adalah segi 4 tepat, yang kedua adalah semi circle. So yang ini adalah A, yang ini adalah B. Okay. So yang kedua adalah kita tentukan centroid untuk X dan centroid untuk Y bagi shape ini. Okay, bagi shape ini. So centroid untuk X bagi A. Okay, bagi A. Okay. So 5 bagi 2 sama dengan 2.5. Okay, maksudnya centroidnya untuk A kat sini pada paksi X. Pada paksi Y, okay, macam mana saya nak tentukan centroid pada paksi Y? Okay, so dia punya tinggi berapa? Okay, so saya kena tentukan dulu tinggi ni. Okay, so macam mana saya nak tentukan tinggi ni? Macam mana saya nak tentukan tinggi ni? Dengan ada dua input saja. So awak kena bijak sikit matematik awak. Okay, so ini adalah semicircle dan dia ada diameter. So diameter ini adalah 5. Okay, diameter ini adalah 5. So apabila diameter ini ada 5, dia punya radius dia mesti 2.5. Kan, dia 2.5, 2.5. Bila sini radius 2.5, dan kat atas pun sama juga lah, 2.5 radius. Okay, so apabila kita dapat kat atas ni adalah 2.5, so kat sini kita dah dapat value ni adalah 4.5. So kita kena bijak sedikit lah, ataupun kita kena kreatif lah untuk solve, untuk cari dia punya input. Okay, so 4.5 bahagi 2 sama dengan 4.5 bahagi 2 sama dengan 2.25. Okey, settle. Okey, so kemudian kita cari juga untuk semicircle. Okey, untuk semicircle. So semicircle untuk paksi X. Okey, untuk paksi X kita akan follow center bulatan ni. So dia memang center kat sini je. Okay, so kita boleh guna terus value 2.5. Okay, dan untuk apa? Untuk pada paksi Y pula, okay, okay, di manakah kedudukan ni? Okay, so kita kena tentukan melalui formula. Okay, so ini adalah formula untuk paksi X, ini adalah untuk paksi Y. So kita pun menggunakan shape semi circular area. Okay, so untuk paksi X yang ni dia letak kosong sebab dia assume dekat sini adalah reference point. Okay, so kita dah assume dekat sini reference point. Jadi kita terus key in dia punya X ni adalah 2.5. Okay, sebab dekat tengah ni. Okay, Y pula adalah ni, kita ikut formula ni, 4R bahagi 3 pi. 4R bahagi 3 pi. So R berapa? R adalah 2.5. So 4 darab 2.5 bahagi 3 pi sama dengan berapa? Okay, 4 darab 2.5 bahagi 3 pi. Okay, so saya akan dapat 1.06. So ini adalah centroid untuk Y. Tapi okay, 1.06 ni jaraknya dari sini. Kan? Nampak ni? Jaraknya dari sini. So sini, okay, saya tukar warna. Jaraknya dari sini. Sini ke atas sebanyak 1.06. So sini adalah
centroid. Okey. Tapi dari segi coordination, okey, dari segi coordination 1.06 ni dia mesti ditambah dengan 4.5. So 1.06 tambah 4.5, so sama dengan 5.5. Sekejap 1.06 tambah 4.5. Okey. So 5.56. Sebab apa? Kita kena ukur daripada sini ke bawah, sebab reference point kita dekat sini. So make sure yang ini refer kepada reference point, yang ini refer pada reference point, yang ini refer pada reference point, yang ini refer pada reference point. Okey. So kemudian selepas kita calculate, maafkan saya, okey, selepas kita calculate, okey, ni saya buat dia dalam bentuk table supaya pelajar lebih mudah nampak. Maafkan saya kalau tulisan tidak memuaskan. Okey. Sebentar. Okey. Selepas itu kita perlu juga untuk calculate okey, kita perlu juga calculate dia punya area. Tadi saya tertinggal. Kita kena calculate area juga. Okey, maafkan saya. Okey, area untuk setiap shape ni. Okey. So area untuk shape A ni adalah 4.5 kali 5. Okey. 4.5 kali 5. 4.5 kali 5. So sama dengan 22.5. So area untuk B pula adalah yang ni dia dah bagi dah formula area. Pi R kuasa 2 bahagi 2. Okey. Pi R kuasa 2 adalah luas bulatan disebabkan dia semi circle. So dia kena bahagi 2. So pi R kuasa 2, R sama dengan 25 kuasa 2 darab pi bahagi 2. So areanya untuk ini adalah 9.82. Okey, saya calculate sekali lagi. Kuasa 2 darab pi bahagi 2. Okey, 9.82. Okey. So ini adalah area untuk A dan area untuk B. So untuk A, yang ni adalah centroid pada paksi X, centroid pada paksi Y. Untuk area B, ini adalah centroid untuk paksi X, yang ini adalah centroid untuk paksi Y. So next adalah kita perlu darabkan A darab X, A darab Y. Okey. So kita kena darabkan. Okey. So kita darablah. Okey, yang pertama 22.5 darab 2.5. Okey. 56.25 dan kemudian 22.5 darab 2.25 sama dengan 50.63. So di bawah pula 9.82 darab 2.5. So yang ni 24.55. Kemudian 5.56 darab 9.82 darab 5.56. So kita akan dapat 54.56.
Okey. So memang hati-hati juga untuk calculate ni. Okey, untuk mengelakkan kesilapan. Okey. So hopefully awak kena berhati-hatilah untuk calculate. Memang nampak mudah nak solve, tapi dia mudah juga untuk tersilap. Tambah-tambah lagi bila awak tidak tulis dalam table yang cantik. Maafkan saya lah sebab saya guna drawing tablet, jadi setakat ni kemahiran mula saya setakat ni je lah. Okay. So saya rasa saya tersilap calculate untuk yang ni. Okay, maafkan saya tak larat untuk rekod 2-3 kali kalau tersilap. Soalan ni soalan spontan saya sebenarnya, so tak ada pun dalam slide. Jadi saya buat soalan ni dan saya try solve lah. Okay. Sebab soalan dalam slide ni dia terus jump ke shape yang susah. Jadi saya nak bawa awak sedikit demi sedikit. Okey, saya ulang semula. Okey, 9.82 darab 2.5 dapat 24.55. So 9.82 darab 9.82 darab 5.56, kita akan dapat betul dah kan? Saya tak betul dah tadi. Okey, maafkan saya. 54.6. Dah betul lah kot. Okey. 9.82 darab 5.56. Okey, maafkan saya. Dah betul kan saya. Okey. So, next adalah kita jumlahkan area yang ada dan kita jumlahkan AX dengan AY ni. Okey, jumlah area sama dengan berapa? Jumlah area X sama dengan berapa? Jumlah area Y sama dengan berapa? So kita tambahlah ni. 22 tambah 9.82. 22.5 tambah 9.82. So kita dapat 32.32. Untuk yang ni kita dapat 56.25 tambah 24.55. Kita dapat 80.8. Okay, so yang ni 50.63 tambah 54.6. So kita akan dapat yang ni adalah 105.23. Okay. So macam mana kita nak kira centroid? So untuk X sama dengan jumlah AX bahagi jumlah A. Okay. Untuk Y sama dengan jumlah AY, okay, bagi A. Okay. So yang ni 80.8 bahagi 32.32. So yang ni 105.23 bahagi 32.32. So jumlahnya berapa? 0.8 bahagi 32.32. So kita dapat dekat sini adalah 2.5. Okey. Sekejap lagi kita sembang kenapa dapat jumlah yang sama. Okey, 105.23 bahagi 32.32. Kita akan dapat 3.26. So saya calculate sekali lagi. 105.23 bahagi 32.32. So 3.26. Okay, so ini adalah centroid yang baru, koordinat yang baru, iaitu 2.5, 3.26. Okay, pada paksi X, pada paksi Y. Okay, kalau kita lihat, okay, awak boleh tengok sendiri. Okay, saya guna warna kuning. Pada paksi X dapat 2.5. Maksudnya common sense pun centroidnya mesti kat tengah ni juga. Okay, dia mesti kat tengah ni juga. Okay, dan yang ni kita dapat 3.26. So apabila dua shape ni combine, so kita akan dapat 3.26, lebih kurang kat sini. Okay, katakan kita nak rotate benda ni, kat mana kita nak tebuk supaya dia seimbang? So kat sini lah. Okay,
3.26. Kat sini kita kena tebuk. Nanti kita boleh pusingkan dia dalam keadaan seimbang. Center of mass, center of gravity. Inilah kaedah calculation dia. Okey. So kita move ke soalan seterusnya. Okey, saya nak soalan ni awak buat sendirilah. Okey, awak buat sendiri, cuba buat dan jawapannya pun dah ada. Okey. Dan saya akan tunjukkan yang soalan yang ni. Okey, dia combine banyak shape. Okey, dia combine banyak shape. So macam mana nak solve soalan ni? Okey, yang ni dia dah pun bagi, dia dah asingkan, dah maklumkan. Okey, yang ni A, yang ni shape-nya B, yang ni shape-nya C, yang ni shape-nya D. Dia dah bagi pun. Every parts dalam ni dia dah pecahkan, dia dah bantu pecahkan. Okey, kemudian dia dah bagi dah dia punya reference point dia kat sini. So ini adalah reference point dia. So dia dah bagi dah. So dah mudah lah kan untuk kita solve. Okey, so jom kita buat sama-sama. Okey, so first kali, okey, kita buat table. Okey, kita buat table. Okey, so yang ni kita ada 4. Okey, A, B, C, D. Okey, yang ni awak boleh buat buat cantik-cantik lah guna pembaris. Okey, so part A shape-nya macam ni. Okey, part B 3 segi, part C quarter, dan part D semicircle. Okey, yang kedua kita kira area. Okey, so area ni dalam inci, tapi kita calculate je lah. Kita tak payah masukkan dulu ni pun tak apa, unit. Sebab unit apa-apa pun sama je, yang penting value dia. Okey, so yang ini, sini jarak dia 6, sini 3. Okey, so 6 kali 3 18. Okey, so yang ni jarak dia 3, so yang ni 3. 3 kali 3 9. 9 bahagi 2, sebab segi 3 4.5. Maaf saya laju sikit. Okey, so yang ini quarter. Okey, so yang ni dia punya radius ni adalah R sama dengan 3. So kalau quarter, okey, luas bulatan pi R kuasa 2. Tapi sebab dia quarter, bahagi 4. Okey, so pi R kuasa 2 bahagi 4. Okey, R 3 kuasa 2 darab pi bahagi 4. So dapatlah dia punya luasnya adalah 7.07. Ini area dia. Maaf saya padam sikit, saya nak tulis rapat-rapat ke sini supaya dia tidak mengganggu ruang. Okey, sebab kita nak buat table yang agak luas. Okey, pi R kuasa 2 bahagi 4 sama dengan 3 kuasa 2 darab pi bahagi 4. Okey, 7.07. Okey, kemudian ni adalah semicircle. Okey, R dia berapa? So R dia sama dengan 1. Okey, R dia sama dengan 1. So pi R kuasa 2 bahagi 2 sebab dia semicircle. So pi bahagi 2. Okey, so yang ni adalah 1.57. Okey, so selepas itu, okey, selepas kita calculate area ni, kita juga perlu, okey, yang ni dia memang agak lain sikit. Okey, kita perlu tentukan yang area ni dia adalah positif ataupun negatif. Apa yang dimasukkan dengan positif ataupun negatif? So area tu dia berisi ke dia lopong?
Okey, dia berisi ataupun dia lopong. Okey, kita pergi kepada part A dulu. Part A kat sini. So ini adalah berisi lah kan. Okey, kita ambil full kat sini. So dia adalah positif. So yang B dia adalah positif juga. Yang C dia adalah positif. Dan D ni adalah negatif. Sebab dia kosong kat sini. Dia kosong. Dia bukan dalam komposit. Okey, dia lopong. Kita calculate juga area dia, tapi kita letak dia sebagai negatif. Okey, next. Okey, kita move ke nak cari centroid pada X dan pada Y. Okey, kita move pada X dulu. Okey, so untuk cari centroid pada X, okay, saya rasa kita buat X dan Y terus lah. Okey, kita buat X dan Y terus, tapi kita buat by shape. Okey, by shape. Okey, maaf ya, saya memang suka warnakan warna-warni. Okey, so kita dah tahu kita dah tahu dia punya reference point dia adalah di sini. Maksudnya di sini adalah 0, 0 koordinatnya. Okey, so centroid untuk X, okey, dia berada di sini lah kan. Di tengah ni. So 6 bahagi 2 dapatlah 3. Okey. Dan centroid untuk Y, tinggi dia 3. So 3 bahagi 2 sama dengan 1.5. Okey. Simple. Okey. So yang kedua adalah centroid bagi X. Okey, centroid bagi X. Okey. So maafkan saya. Centroid X untuk shape B. Okey, centroid X untuk shape B. Okey. So dia adalah 1/3 daripada 1/3 daripada jarak yang diberilah. So maksudnya kalau kat sini 1/3 daripada 3. So jaraknya kat sini adalah 1. So yang ni kalau dekat atas dia 1/3 daripada bawah ni. So jaraknya kat sini 1. Okey. So dia 1, 1. So maksudnya centroidnya kat sini dengan jarak 1. 1 ni sampai sini saja. Okey. 1 tambah 6 sama dengan 7. Dapatlah centroid untuk tiga segi ni. Dan jarak dia ke atas 1. So yang ni ke atas 1. So reference point dia kat sini. So dia adalah 1. Okey, boleh awak faham lah. Kalau tak faham nanti tanya saya balik. Okey. So kemudian kita nak calculate dia punya centroid untuk quarter circle. Okey. Suku bulatan ni. So saya lupa dia punya formula, kita boleh check. Biasa dalam exam kita akan bagikan formula Okey, untuk quarter circle 4R bahagi 3 pi. Okey. So 4R bahagi 3 pi. Okey. 4R bahagi 3 pi. Okey. So untuk kes ni R dia adalah 3. So 4R bahagi 3 pi sama dengan berapa? 4 darab 3 bahagi 3 pi. Okey, dapat 1.27. Okey, 1.27. Dan maksudnya daripada sini jarak dia ke dalam adalah 1.27. Okey, maksudnya dia punya centroidnya kat sini 1.27. Tapi disebabkan koordinatnya kat sini, so maka nilai 1.27 ni dia akan jadi negatif. Okey, nilai 1.27 ni dia akan jadi negatif. Okey. Kemudian kita calculate juga pada paksi Y. Okey, unit yang sama 4R bahagi 3 pi. Okey, dan kita akan dapat juga 1.27. So 1.27 ni kedudukan dia ke atas ni. Okey.
So center pointnya kat sini, center reference point kat sini, so dia kat atas, so dia adalah positif. So yang ni positif. Okey. So kemudian adalah pada semicircle. Okey. So semicircle kalau ikut formula untuk pasi X, okey, kebetulan soalan ni reference point dia kat sini kosong. So untuk pasi X, dia punya centroid untuk pasi X adalah pada koordinat kosong. Okey. Dan koordinat untuk pasi Y, kita gunakan formula 4R bahagi 3 pi. So R untuk kes ni adalah sama dengan 1. So 4 bahagi 3 pi. Okey, sama dengan 0.42. Okey, maksudnya jaraknya ke atas 0.42. So yang ni pun sama 0.42. Okey, next adalah kita calculate dia punya hasil tambah ni. Okey. AX darab AY. Okey. So 18 kali 3 sama dengan 54. Okey, 18 kali 1.5 sama dengan 27. Okey. 7 kali 4.5 sama dengan 31.5. Dan 1 kali 4.5 sama dengan 4.5. Okey. Next adalah negatif 1.27 darab 7.07. Okey, kita akan dapat negatif 9 dan negatif 8.978. So saya convertkan terus ke negatif 9. Okey. Dan kemudian yang ni 1.27 darab 7.07 sama juga. Okey, yang ni dapat 9. Okey, cuma yang ni positif sebab nilai ni positif. Okey, kemudian negatif 1.57 darab X yang ni adalah kosong. So kosong. Okey. Negatif 1.57 darab 0.42. Negatif 1.57 darab 0.42. So kita akan dapat negatif 0.66. Okey. So kemudian kita ambil lah dia punya total. Okey, sum untuk ni, sum untuk ni dan sum untuk ni. So sum untuk ni adalah 18 tambah 4.5 tambah 7.07 tolak 1.57. Okey, 18 tambah 4.5 tambah 7.07 tolak 1.57. So kita akan dapat 28. Okey. So untuk yang ni pula 54 tambah 31.5 tolak 9. 54 tambah 31.5 tolak 9. So kita akan dapat 76.5. Dan sebelahnya adalah 27 tambah 4.5 tambah 9 tolak 0.66. Semula 27 tambah 45 tambah 9 tolak 66. So kita akan dapat 39.84. Okey, so barulah kita boleh calculate dia punya centroid. Centroid sama dengan jumlah AX bagi jumlah A. Okey. Sorry, maaf. Okey, Y sama dengan jumlah Y bagi jumlah A. Okey, so yang ni 76.5 bahagi 28. Yang ini 39.84 bahagi 28. So berapakah nilainya? Okey, 76.5 bahagi 28 kita akan dapat 2.7
Okey, kita akan dapat 2.73. Ini untuk pasti X ataupun koordinat X. Yang satu lagi kita akan dapat 39.84 bahagi 28. So yang ni kita akan dapat 1.41. Okey. So apabila kita try locatekan dia 2.97 lebih kurang kat sini lah kat sini 2.73 dan 1.14 lebih kurang kat sini. So ini dia adalah centroidnya. Okey, ataupun center of gravity ataupun center of mass. Kalau kita nak pusing ni dengan stable, so kita tebuk lubang kat sini dan kita boleh pusingkan dia. Okey. Sebab bila center of mass, yang ni dia tak ada mass dah ni. Dia ada shape saja. So dia buang mass kat sini. That's why bila dia buang, kita kena teranjak sikit ke sana kan, untuk jadikan dia center kan. Hopefully awak boleh imagine lah. Awak boleh imagine. So ini dah jawapannya. So dalam slide pun ada. So awak boleh tengoklah nanti. Okay. So awak boleh cuba banyak example ada. Siap jawapan pun ada. Dan without jawapan pun ada. Okay, banyak. Okay. So cuma peringatan saya untuk topik ni, dia senang untuk faham. Tapi bila kita buat, dia mudah untuk mistake. Okay, sebab dia banyak nombor ni. Kan, ni banyak nombor ni. So dia mudah untuk mistake. Tapi untuk faham mudah. Okay, macam mana nak elak mistake? Awak kena buat latihan. Awak kena buat banyak latihan. Dan awak kena buat step by step. Awak jangan lompat step supaya awak mudah faham. Okay. So untuk topik the method of composite, so inilah cara calculationnya. Okay. So kita akan move ke subtopik yang seterusnya kepada next video. Okay, awak boleh cuba apa yang ada soalan dalam ni, awak boleh cuba. Okay, bermacam-macam shape ada. Okay, banyak shape ada. Okay. So itu saja untuk topik ni. Terima kasih.